Kondominium Pusat Operasi Skamer. Oh, dah downgrade Dulu banglo. Eloklah, jangan bagi muka sangat kat skamer ni. Morning, Hailey. Good morning, Elfie. Good morning. How are you? I'm good, thank you. Susah nak jumpa Elfie Main sekarang ni. Kena tengok Suketiun baru nampak muka. Setiap Isnin, 9 malam. Begitu. Begitu. Yes, selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Suka Pagi di saluran 116 My TV ataupun Download My TV mana-mana di App Store anda ataupun di Google Play Store anda. Betul tu, Hailey. Yes, macam kat bawah ni boleh tonton kami di mana sahaja anda berada. Okey. So stay tune bersama kami daripada pukul 11.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Betul. Dan untuk hari ini bersesuaian dengan konsep kita yang baru ni, nampak tak? Kenapa? Ya, konsep kita baru hari ini. Betul. Okay, kita berdiri kita bangkitnya. Kerana orang kata pagi-pagi kita kena cergas, buka mata, buka minda, buka semua diri rasa kita untuk dapatkan informasi supaya penonton dekat rumah ni lebih bersemangat untuk tengok kita. Betul. Yes, dan bersesuaian dengan konsep kita hari ini, kita nak berborak mengenai topik yang serius. Yang pertama, okey. Hari ini kita bawakan Dr. Haji Mohamed Maliki untuk berbual mengenai inisiatif Malaysia terhadap belia. Menarik tak? Menarik. Belia kena dengar benda ni. Okey, belia ni lah orang kata akan menerajui negara kita nanti. Tunjang utama negara. Ya, semestinya. Dan bukan itu saja, Hailey. Kita juga ada abang legend kita bersama di Suka Pagi pada hari ini. Kita ada Abang Rahmat Mega. Uish. Saya karaoke lagu Abang Rahmat Mega. Karaoke? Ya. Betul. Ini adalah orang kata Abang Rahmat Mega ni memang legend lah kan. Betul. Okey, dia akan menemani kita di Suka Pagi untuk mempersembahkan lagu baru beliau iaitu Pemburu Rindu. Tak sabar. Kenapa tu rindu? Ya, rindu kena panjang sikit. Tak sabar, korang tak sabar. Kenalah stay tune. Tapi kita tak nak belanja lebih-lebih lagi. Okey, sebab kita nak kongsikan dengan anda perkembangan berita dalam dan juga luar negara. Kalau nak tahu, jom kita ke segmen kita yang pertama. Apa cerita hari ini? Hailey Habibti. Ya, saya. You tahu tak musuh negara nombor 1 apa dia? Musuh negara nombor 1? Okey. Saya rasa rasuah. Rasuah dan dadah. Rasuah dan dadah? Yes. Betul. Rasuah tu adalah sangat penting kerana kalau sebuah negara itu kalau tinggi tahap rasuahnya itu akan membuatkan negara itu mundur. Mundur dan menjejaskan ekonomi negara satu. Ya, sebenarnya. Betul. Dan juga orang kata apa, ekonomi rakyat juga akan terjejas. Yep. Tak bagus benda tu. Tak bagus. Itu menyebabkan ada saranan daripada masyarakat, netizen untuk menyarankan kerajaan mewujudkan Kementerian Anti Dadah. Anti rasuah. Anti rasuah, anti dadah. Itulah. Anti dadah dah ada. Anti dadah. Ni anti rasuah ini. Okey. Di Shah Alam kerajaan disaran mewujudkan Kementerian Anti Rasuah bagi mengekang jenayah itu yang didapati semakin berleluasa. Kata Setiausaha Agong Majlis Ekonomi Halal iaitu MEH, Dr. Helmi Ibrahim berkata cadangan itu juga mencerminkan manifestasi iltizam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memerangi rasuah. Okey, ini saya setuju. Yep. Sebab apa, kalau kita dapat lihat kan, daripada punca kes-kes rasuah ni, kita ada fenomena lesen terbang. Betul. Lesen terbang di mana anak-anak muda dengan tak ambil lesennya, beli sahaja. Setakat beli je kan. Akibat dia besar, akibat dia buruk. Lesen terbang adalah salah satu juga rasuah di dalam negara kita yang meningkat tinggi kerana kalau kita tengok diberi berita di artikel-artikel kan, kemalangan jalan raya yang sangat meningkat terutamanya di kalangan belia kerana salah satunya adalah rasuah lesen beli. Orang kata masih belum layak untuk memandu, tapi dah nak beli lesen, dah nak ada lesen terbang. Tak boleh macam tu, guys. Tak boleh. Ini rasuah yang orang kata teruk mengakibatkan orang lain juga. Betul. Okey, next saya nak tanya awak, Elfie. Saya, Hailey. Kalau kita nak pupuk, orang kata apa, sifat kepimpinan kita. Kita nak mulakan daripada mana? Dari pucuk rebongnya. Dari waktu mudanya. Yes. Kita ada proses pembelajaran amalan demokrasi. Itu saya kena setuju. Kita kena belajar mengenai amalan demokrasi ini. Di mana dikatakan di Shah Alam pilihan raya bagi memilih pelajar sebagai pengawas wajar dimulakan bagi sekolah-sekolah berasrama penuh dan juga tingkatan 6 sebagai fasa percubaan.
Kawan. Pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Dr. Anwar Ahmad berkata, cadangan pelaksanaan pilihan raya itu sesuai sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran amalan demokrasi. Sangat penting kerana negara kita ni, Haili, memang mengamalkan demokrasi. Betul. Dan bila orang kata milih atau mengundi di waktu di usia yang muda ini, kita menerapkan di waktu persekolahan ini sangat bagus kerana itu membuatkan kebiasaan. Kebiasaan bagi mereka untuk keluar undi untuk pilihan raya nanti. Dan lebih mudah untuk kita memilih bakal pemimpin kita. Bila kita tahu daripada usia awal. Orang kata apa, boleh mulakan daripada awal ni senang. Belajar demokrasi, orang kata belajar kepimpinan. Betul. Mentadbir misalnya kan. Jadi it's a very, orang kata apa, saya sukalah baca berita hari Dia menerapkan lah kan. Okey, itu menerapkan. kalau untuk negara. Dari persekolahan pun macam memilih pemimpin pelajar adalah pengawas. Itulah kita menerapkan demokrasi untuk membuatkan pelajar itu mengundi. Betul. Okey. Ya. Kita ada berita seterusnya, Haili, mengenai semalam, yang berlakunya semalam pada hari Selasa kan. Okey. Semua rakyat Malaysia berkumpul di Bukit Jalil. Wow. Di Axiata Arena lah. Di Axiata Arena. Maksudnya kita ada macam orang kata apa, berkumpul ramai-ramai untuk solidariti lah kan. Betul. Maksudnya kita boleh, orang kata apa, bukan hari itu saja, yang ni pun kita ada. Betul. Nampak sangat Malaysia memberi kerjasama penuh. Betul. Okey, rakyat Malaysia berhimpun bersama Palestin pada Selasa telah menjadi bukti bahawa rakyat di negara ini kekal teguh dengan pendirian mengecam tindakan kejam Israel terhadap Palestin. I see. Katanya gelombang lautan putih sebagai tanda solidariti di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil itu gamat dengan laungan takbir dari awal sehingga akhir, memberi gambaran jelas bahawa negara ini sangat peduli terhadap nasib rakyat di Gaza. Orang kata pelbagai peringkat lah. Betul. Okey, so maknanya kita masih lagi, orang kata apa, dalam tempoh untuk yang bersemangat untuk memberi lagi semangat, dan orang kata memberi motivasi lagi kepada rakyat-rakyat di sana. Betul. Supaya mereka tahu yang Malaysia ada. Betul. Kita Malaysia ada untuk juga mereka. Memberikan, orang kata, semangat Sokongan kepada saudara kita di Palestin itu. Betul. Alright guys, kita dah orang kata apa, dah kongsikan macam-macam cerita dan juga berita kepada anda di luar sana. Of course kita nak berhenti rehat seketika. Okey, kita nak bagi laluan kepada sesuatu yang untuk dikongsi kepada penonton Suka Pagi. Jadi jom kita berhenti rehat seketika. Kita throw dulu Suka Pagi Kongsi. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Terima kasih kerana kekal bersama kami di Suka Pagi di saluran 116 MyTV, ataupun anda boleh menonton kami di aplikasi MyTV mana-mana bersama saya Elfie Martin dan saya Haili Habibti. Of course. Okey, tadi kita dah, orang kata apa, kita dah berborak ataupun berkongsi dengan penonton mengenai berita dalam dan juga luar negara. Betul. Tapi itu tadi. Ini kita nak tengok apa yang terbaru, apa yang latest. Jadi kita nak ke segmen yang seterusnya. Apa yang suka sangat? Apa yang suka sangat, Elfie? Okey, Elfie. Ini yang kita suka sangat ni, Elfie. Sebab kita kan suka, kita kan biasa. Kalau dekat apa yang suka sangat ni, kita suka konsert, kita suka festival-festival. Segala event ada, semua kita suka. Nama pun Suka TV. Ya, kita nak ceritalah pasal minggu lepas. 7 minggu yang lepas, pada 22 Oktober yang lalu, tim Suka Pagi telah dijemput untuk menghadiri Festival Seni Hidup 2023 yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Orang kata apa, bertempat di Lalaport, Kuala Lumpur. Dengan cerita Amir. Ya, Amir. Amir pergi? Ya. Seronok dia dekat situ. Seronok lah, dia kan international. Dia international. Okey, katanya host kita Amir bukan main lagi ada dekat situ sebab dapat tengok pelbagai seni dan budaya yang dibawa oleh beberapa negara seperti Mexico.
Mexico, Mauritius, Indonesia, Malaysia dan banyak lagi. Nak tahu lebih lagi? Aha. Jomlah kita tengok VT ni, tengok sikit Amir. Ada Amir. Jadi apa jom kat kita sana tengok. Amir tu? Yes, Assalamualaikum. Welcome back. Yes. Kepada sesiapa yang baru menonton kami. Habislah, dah terlepas dah 2 segmen. Betul. Yang best-best pula tu. Tak dengar berita-berita awal tadi kan? Tapi tak apa, kita ada seorang doktor, profesor yang handsome di sebelah kita. Betul. So tak ada masalah sebab kita nak ke segmen kita yang seterusnya. Ada tak sabar? Betul. Boleh tak saya nak Boleh, terus ke segmen boleh, terus. seterusnya? Jom. Okey, jom kita ke segmen yang seterusnya. Knock, knock. knock. Siapa tu? Halo, Assalamualaikum doktor, apa khabar? Baik, Effie. Waalaikumsalam. Okey. Sibuk, Alright, hari doktor. ini kita menemani kita di studio adalah kita bawakan Dr. Haji Muhammad Maliki bin Muhammad Rafi'i. Okey. Fellow bersekutu Majlis Profesor Negara Merangkap Pengarah Pusat Belia Antarabangsa IYC Okey. yang ditubuhkan pada 1985 dengan sokongan daripada Kerajaan Malaysia. Okey. IYC berfungsi sebagai institusi pembangunan belia dan pusat penempatan pejabat bagi NGO belia. Ya. Kita dah jumpa dah tadi. Nama Dr. Haji Panjang Muhammad tu, Maliki. panjang. Muhammad Panjang Maliki. sangat, pendek kan? Maliki cukup. Maliki. Ingat Dr. M. Dr. M pun tak apa. Humble orangnya. Okey. Okey, boleh tak doktor terangkan atau jelaskan sedikit tentang penubuhan Pusat Belia Antarabangsa ni? Ya, Fik. betul. Terima kasih. Pusat Belia Antarabangsa ni sebuah yayasan. Ya. Okey. Yayasan yang tidak berorientasikan keuntungan yang ditubuhkan sejak tahun 85. 85. 85. Okey. Maknanya kami sedang celebrate 35 tahun. Ia di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Aha. Kalau kenal YB Hanayo, YB Okey. Adam Adli, itu kita bos-bos kita lah. Alright. Jadi saya ini mula terlibat dengan IYC sejak 2010 apabila saya menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia dulu. Saya? Jadi sebagai ahli lembaga. Jadi saya terlibat di situ dan Okey. mula jadi pengarah tahun 2015. Aha. Okey. Jadi saya kalau dulu lebih pada board member, now saya terlibat dalam pentadbiran lah. Jadi fungsi kami ini adalah lebih kepada pembangunan pengantarbangsaan. Fokus on internationalization, fokus macam mana isu-isu global. Kalau ada belia-belia luar nak datang, belia dalam negara nak keluar, nak cross border ni. Okey. Sekarang ni banyak benda kena diambil kira. Immigrationnya, pemahaman visa, undang-undang antarabangsa. Lagi-lagi lepas COVID ni kan, lagi macam-macam. Betul. Kena persiapan, ada yang kena Medical vaksin, check-up, apa medical segalanya. Everything. Aha. Dan sekarang ada isu yang paling penting ialah cross-border issues macam human trafficking. Ramai anak muda kita kena tipu. Betul. Dia kata dapat kerja kat luar tapi sebenarnya orang tu scam dia. Betul. Jadi, fungsi kami pentinglah untuk bagi tahu supaya bila mereka keluar negara, bawa pasport Malaysia, dia mewakili Malaysia dan dia selamat kat sana. Macam tu. Wah, Inilah orang bagusnya. kata individu ataupun persatuan yang menjagalah belia-belia kita. Tapi betul lah doktor, sekarang ni pun memang kita dapat lihat memang human trafficking ni such a thing sebab dia orang pun pergi sana belum tahu lagi betul-betul kerja apa. Betul. Tak diyakini keselamatan mereka. Betul. Ya sebab macam inilah orang muda ni antara karakter utama dia nak merentas, nak travel. Okey. Kalau zaman saya dulu, saya zaman SRP tau. Okey. Bukan PT3. Okey. Jadi dapat naik bas dari Johor sampai Penang tu dah kena jauh dah. Tapi Rasa sekarang merantau dah. Rantau dulu. Tapi orang sekarang dia nak kalau boleh Asia Tenggara ni kuasai. Betul. Dia nak cross ke sana kemari. Jadi kadang-kadang dia jumpa orang yang salah. Dia rasa nak cari yang murah, akhirnya dia stranded kat sana. Okey. Dia nak bertahan kat sana, dia kena tipu lah macam-macam. Jadi banyak isu yang paksa kita. Tambah pula sekarang zaman social media, tengok aja dekat Dia Facebook. tengok yang best-best Ya. Itu dia. Belum Tak tahu lagi, lagi. remaja yang pergi ke sana dengan scam pekerjaan. Betul. Betul. Akhirnya jadi hamba. Bayangkan rakyat negara kita jadi hamba di sana. Itu berlaku. Itu Wah, itu dia. Okey, bersesuaian dengan topik kita hari ini iaitu inisiatif Malaysia terhadap belia. Kita cakap pun pasal belia pada hari ini ya doktor. Kita nak tanyalah kan, baru-baru ini kerajaan telah pun membentangkan Belanjawan 2024. Dan antara intipati yang kita dapat lihat dalam pembentangan Belanjawan 2024 ini, belanjawan untuk golongan belia adalah yang paling mendapat perhatian. Jadi apakah yang disediakan oleh kerajaan untuk golongan belia ni doktor? Baik, yang pertama Fi dengan Hailey realitinya
penduduk kita, apa tu kata orang, rakyat Malaysia daripada 32 juta ni, yang paling tinggi adalah kumpulan orang muda beli. Betul. Iaitu yang berusia antara sekarang ini masih lagi antara 15 tahun hingga 40 tahun. Kejap lagi dia akan turun. 2026 dia akan mula turun pada 30 tahun. Okey. Tapi ini adalah kelompok yang paling ramai. Jadi tentunya inilah kelompok yang mendapat manfaat dan diberi tumpuan. Yes. Jadi ada banyak perkara yang diberi fokus. Kalau dalam konteks Kementerian Belia dan Sukan, kementerian di bawah saya, dia ada kenaikan 7.3% daripada belanjawan yang lepas. Maknanya kalau keseluruhan daripada 1.1 bilion tu, now dia naik tambah lagi 80 juta. Jadi semua sektor meningkatlah. Antara yang paling, kalau you all nak biasa dengar, rakan muda. Rakan muda, betul? Dihidupkan semula. Ini zaman saya masa sekolah, lepas tu masuk universiti, tahun 92 dah ada. Itulah yang membentuk saya daripada orang kampung biasa, budak biasa, from zero to hero, jadi Presiden Majlis Belia Malaysia. Wow, yes. Jadi sekarang dah ada version yang kedua. Menteri kami kata, okey buat lagi. Buat lagi, kembali ke rakan muda balik. Ya, sebab menteri kata dia pun produk rakan muda juga. Dalam rakan muda yang baru ini ada banyak gaya hidup. Termasuklah rakan muda digital, rakan muda demokrasi dan sebagainya. Betul. Jadi itu ada 20 juta. Ini yang patut direbut oleh anak muda kerana gunakanlah masa senggang hobi dia kepada sesuatu yang boleh meningkatkan profil diri mereka masing-masing. Ini peluang 20 juta dekat situ. Kan, daripada hobi mungkin dia jadi kejaya lepas ni. Betul. Macam tu. Lepas tu kita ada yang untuk insentif kalau terlibat sebagai seorang sukarelawan. Ni kalau banjir ni, individu ini akan dapat RM500. Itu dia. Itu paling best. Penting, Itu paling best. Dia daftarkan kepada pertubuhan yang berdaftar yang diterima oleh kementerian, dapat RM500. At Itu least dia boleh buatlah. Kan sekarang semua orang nak OOTD, nak tunjukkan buat outfit, kan? Nak tunjuk apa aktiviti. yang bagus. Yes. Kalau dulu kita kena keluarkan duit, now kita dapat duit. Betul. Beli beras sikit atau buat sikit masak-masak kat rumah nak hantar pada orang tua contohnya. Jadi perkara ini saya rasa sesuatu yang ada setengah negara tak ada pun perkara ni. Betul. Jadi kita harus rasa bangga dan rebutlah. Rebut peluang ni kan. Remaja-remaja kat luar sana jangan alpa ya. Kerana banyak je orang kata bantuan ataupun ruang-ruang untuk mereka memajukan diri dan juga negara. Yes, sebab sebelum ni kalau tak ada insentif pun kita tengok memang ramai sangat belia yang ambil. Selalu mak ayah lah dia bagi duit kan. Ramai je yang belia yang menyertai. Tapi dengan adanya insentif, harapnya lebih ramai lagi remaja-remaja ataupun belia-belia dekat luar sana untuk turut serta menjadi sukarelawan dan apa-apa saja yang berlaku. Tadi saya menarik, saya tertarik dengan Dr. M tadi ada menceritakan mengenai rakan muda. Sebab kita teringat kalau dulu di Kaca TV kan selalu terdengar dengan lagu rakan muda. Kan? Logo dia. Yes. Sebab manusia ni tak kisah siapa pun, khususnya anak muda, dia sangat rapat dengan identiti. Betul. Dia mahu bagaimana orang melihat diri dia. Betul. Time itulah nak shine orang kata. Itu zaman tahun 92 tak ada lagi medsos ni. Betul. Telefon pun tak ada. Kan? Dapat pakai baju t-shirt logo hijau kuning tu boleh kira, oi, kawan-kawan je nampak. Kan? Tapi sekarang lagilah media sosial kita nak put dalam story kita. Ini adalah masanya. Tunjukkan pada kita terlibat. Kan? Kita ada 24 jam dalam hidup kita. Kita dapat buat 30 saat kehidupan yang baik untuk diri kita. Itu dah menjadi satu equity yang cukup bagus. Betul, setuju doktor. Okey doktor, kalau kita lihat belanjawan yang mendapat perhatian seperti sumbangan tunai rahmah, kredit e-tunai belia rahmah dan juga penangguhan serta diskaun pinjaman PTPTN, adakah sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemajuan belia dengan seimbang dalam pelbagai aspek kehidupan? Mungkin dari peluang pekerjaan, latihan dan juga peningkatan kemahiran doktor. Ya, pertama ramai orang tanya saya pasal isu PTPTN. Betul. Dia simple lah. Minjam kena bayar. Kan? Takkan nak free. Lagipun dah ada dulu ketetapan kalau dapat PNGK first class kita akan dapat percuma. Jadi fair lah kan. Jadi yang pertama dah minjam kena bayar. Betul. Tapi sekarang ni bila ada penangguhan, itu bagus mengurangkan beban anak-anak muda belia kita, khususnya yang sedang mencari pekerjaan. Dan saya melihat bila kita belanjawan ini, dia bersifat bersasar tau. Fokus kepada genuine, orang yang tulen, penerima. Contohnya
STR tadi tu. Dia sampai terus kepada e-tunai dan sebagainya kepada orang itu. Yang pertama bagus kerana ia membantu negara kita memperkemaskan sistem pendaftaran butiran diri anak muda tu. Betul. Jadi sekarang ni anak muda kena paksa diri dia lah. Kena letak maklumat yang betul, alamat kat mana. Itu akan memudahkan proses auditan terhadap rakyat negara. Kan kita selalu cakap lah Singapura sebab mudah sebab mereka dah mulakan. Jadi sekarang kita kena sokong lah. Jadi kalau kita tidak masukkan diri kita dalam sistem itu, kita akan terkeluar. Ini yang menjadi satu perkara di mana masyarakat, khususnya pemimpin belia, pemimpin masyarakat kampung, ibu bapa, pastikan butiran anak tu betul. Mereka dapat maklumat yang tepat. Jangan sampai orang lain dah dapat, dia kata, saya tak tahu. Rupanya baru tahulah ada kes IC pun tak ada. Kan? Masih ada lagi macam tu. Walaupun dia rakyat Malaysia, tapi dia tak buat IC. Dia ignore benda tu. Perkara-perkara ini sebenarnya mendorong. Kedua-dua pihak akan dapat. Tapi yang paling penting ialah sasaran sampai. Kan? Kalau tak, kita nak kurangkan risiko ketirisan. Orang yang tak patut dapat, tiba-tiba dapat. Kerana ekonomi kita tak mungkin bersifat memberi saja. Betul. Jadi kita kurangkanlah. Kalau dulu mungkin orang yang tak patut dapat, dia dapat. Kita fikir mungkin dapat kurangkan 20% atau 30% pun. Jadi kumpulan yang dapat ni, jadi duit yang ada kita boleh bagi untuk tempat lain. Betul. Wah, betul itu dia. Perkongsian Yes. sangat manfaat. Bila kita bercakap pasal inisiatif Malaysia untuk belia kita, of course, dia akan pergi ke arah kemajuan belia. Betul tak? Dan apabila kita bercakap soal kemajuan belia, sudah tentu dapat memupuk patriotisme, semangat kerja, serta membentuk belia sebagai rakyat yang matang, inovatif, proaktif orang kata, dan juga bertanggungjawab. Apa pendapat doktor mengenai inisiatif ini dan juga soal kemajuan belia kita? Betul. Kalau dilihat, ini saya dalam sisi saya sebagai mantan Presiden Majlis Belia Malaysia. Saya juga mendapatkan data-data daripada luar bagaimana belia negara lain. Situasinya macam mana. Kita pernah berada di mana belia kita berada dalam tahap yang sederhana. Kita perlu dibantu, kita masih kena dibimbing. Tapi sebenarnya tahap belia kita telah berada pada tahap yang tinggi. Kalau lihat saja kat sekolah, kita dah tak ada soalan-soalan. Saya ingat saya nak jawab soalan anak saya di sekolah pun dah tak berani dah. Sebab sekarang kebat dia tinggi. Jadi dengan daya pemikiran yang tinggi, saya percaya mereka akan mampu berhadapan dengan situasi kehidupan yang lebih kompleks contohnya. Kerana itu, kita kena asak mereka. Dia tak boleh fikir yang remeh-remeh dah. Jangan fikir daun ke ranting, kita kena fikir batang pokok yang besar. Dan buah dia terus. Buah dia dan akar dia. Jadi mereka kena fikir terkehadapan. Mereka kena ada tahap patriotisme. Nak jaga negara ni bukan sikit-sikit. Bukan jadi keyboard warrior. Dia kena turun jadi sukarelawan. Bantu ni orang banjir ni. Jangan nak bising je. Kau tangkap betul mana orang kampung kau selamatkan. Baru nampak betul kamu adalah orang yang menjaga negara. Ini yang hasrat yang nak dilihat oleh negara. Kita dah sistem pendidikan yang bagus. Kamu dah selesa. Buat lebih bagus daripada generasi yang terdahulu. Saya anak kampung. Duduk sekolah kurang murid. Saya nak anak saya yang kata orang bukanlah silver spoon sangat. Tapi dah dapat macam-macam pendedahan. Kau buat lagi. Tak macam dululah kiranya. Tak macam dulu. Jadi pokok pangkalnya, bajet ini sebenarnya nak membuat anak muda kita lebih unggul di atas. Ke hadapan. Lebih matang lah. Lebih matang. Kenapa? Dunia di hadapan kita, khususnya selepas COVID ini, tak boleh dihadapi dengan cara sambil lewa. Betul. Remeh-remeh saya percaya lebih boleh. sukar sekarang. Sebab every single time is count. Kena lihat betul-betul. Cabarannya besar. Cabaran besar. Sebab ada satu istilah yang disebut sebagai VUCA. Volatility, iaitu turun naik. Sekejap naik, sekejap turun. Kemudian U, uncertainty. Ketidakpastian. Tidak pasti. Kemudian dikata C is complexity. Dunia dah tak macam dulu. Apa yang berlaku di luar negara memberi kesan pada kita. Ukraine berperang, beras kita jadi mahal. Contoh Betul. Jadi perkara-perkara itu dan yang terakhir ambiguity. Banyak benda kabur dalam hidup kita. Betul. Jadi anak muda tak boleh berhadapan macam dulu. Dulu kita cukup pergi sekolah, balik, kita happy. Tapi now, balik sekolah, wifi kena ada kat rumah. Supaya kita boleh sambung belajar. Kan? Cikgu nak, kalau boleh masuk dalam kelas hari ini, kita dah study 2-3 halaman yang dulu.
Ini adalah cabaran. Nak masuk universiti dah kena ada iPad. Tak ada iPad, dianggap macam kita terkebelakang. Mundur. Zaman saya tak apa. Saya bawa typewriter je. Itu ujian dia lah. Jadi kita harus ke hadapan. Betul. Wow. Sekarang pun silibus budak darjah 2 pun dah macam budak darjah 5 dah. Sangat. Tapi dalam masa yang sama, ujian, cabaran dia sangat berbeza. Dulu kita tak ada cyberbully. Sekarang ada cyberbully. Kan? Orang yang menang berpakaian berhias di sekolah nak happy-happy, balik rumah dia tengok dalam Instagram, dia kena sidai dengan kawan-kawan. Dia kata, alah baju tak cantik sebenarnya. Benda-benda macam tu. Jadi dulu tak ada, sekarang ada. Jadi ujian dan cabaran berbeza. Kita harus berhadapan. Itu dia. Okey, doktor, untuk last soalan kita nak tanya. Soalan kita nak tanyakan. Betul. Apa harapan doktor, of course, harapan doktor melalui inisiatif kerajaan Malaysia ini kepada beliau? Kepada beliau merebut peluang. Itu paling penting sebab nak kata ini adalah bajet yang paling sempurna, tak ada yang sempurna dalam hidup kita. Betul. Jadi orang muda kena berebut, mencari yang terbaik, hargai, bersaing dan jangan cepat puas hati. Pokok pangkal kepada orang muda, kalau nak tahu saat bila jatuhnya orang muda, bila dia mula tidak mahu mendakap ilmu. Itu dia. Dia tak suka data, dia tak suka fakta, dia tak suka deep thinking, dia suka baca yang ringan-ringan sahaja. Itu adalah saat bagaimana orang muda itu gagal. Itu dia perkongsian yang orang kata penuh intipatinya. Penuh manfaat daripada Dr. Haji Muhammad Maliki. Sorry terlepas pula Haji Doktor. Minta maaf lah ya. Okey, itu dia. Kita of course kita nak ke segmen kita yang seterusnya, tapi sebelum tu kami nak berterima kasih banyak kepada Dr. Haji Muhammad Maliki. Thank you very much atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Nanti kita jumpa lagi ya. Terima kasih kepada Majlis Profesor Negara. Terima kasih banyak kepada Majlis Profesor Negara juga, tak dilupakan. Alright guys, kita nak berhenti rehat buat seketika. Sebentar lagi kita ada Abang Rahmat Mega kita. Tak sabar? Kalau tak sabar, make sure korang stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Ya, bertemu kembali kita di rancangan Suka Pagi. Saya Stastra. Saya Stastra cakap apa tadi? Okey, masih lagi bersama kami. Saya, Haili Habibti dan juga saya, Elfie Martin. Ya, di Suka Pagi. Of course, tadi kita dah janjikan kepada penonton di luar sana, kita ada seorang legenda rock Malaysia. Ni legend ni. Betul, sebab saya itulah Haili tadi tergamar sebab legend sebelah kita. Saya selalu karaoke lagu dia. Lepas tu handsome. Masih kekal handsome. Ya, masih kekal handsome. Okey, jom. Jom. Kita tak nak buang masa, kita ke segmen kita yang seterusnya. Knock, siapa tu? Hai, Assalamualaikum. Saya tak asing lagi, Rahmat bin Mega. Waalaikumsalam. Memang tak asing lagi bang. Dia bin kan ahli kumpulan apa dia. Senang Rahmat bin Mega je. Kalau kita tengok dari dulu sampai sekarang, itulah rupanya. Ya, Assalamualaikum Rahmat. Sihat ke? Alhamdulillah. Segak bergaya dengan jaket kulit. Betul. Dengan topi dia kacak. Okey, hari ini yang paling istimewa sekali lah di Suka Pagi sebab kita ada seorang bintang legenda rock kita iaitu Abang Rahmat Mega. Okey, kita nak minta Abang Rahmat kongsikan perkembangan terbaru selain kekal handsome. Saya ni macam-macam aktiviti ada perkembangan terbaru ni. Okay. Yang terbaru dengan single barulah. Kan sebelum single yang baru ni ada lagi yang sebelum-sebelum tu baru-baru juga. Betul. Jadi daripada sejak menyepikan diri dalam melahirkan album baru tu, saya sendiri dah terkumpul lebih daripada 10 lagu dalam single yang lain. Kalau boleh, kalau kumpulkan tu bang, dah jadi satu album dah. Jadi album dah. Betul. Daripada tahun 2018 saya ingat dah ada 5 ke 6 buah lagu baru saya. Wow. Banyak tu. Ya, sejak Abang Rahmat bergerak solo ni memang makin banyak single-single yang keluar. Cuma kaedah promosi sekarang ni tak seperti dulu-dulu. Kita sekarang ni dengan media sosial, jadi kita tak bertemu dengan media-media secara bersua muka lah. Bersua muka in-ground orang kata. Kan? Jadi berita-berita pun semua dekat media sosial je kebanyakannya. Itulah.
Wah. Okey, kalau of course kita ada Abang Rahmat Mega dengan kita hari ni kan. Siapa yang tak kenal dengan Abang Rahmat ni? Of Betul. course lah kan. Seorang penyanyi rock lelaki yang terkenal kat Malaysia daripada zaman 90-an yang masih bertahan sehingga kini. Legit lagi Betul. guys. Okey, beliau mula dikenali sebagai vokalis kumpulan rock Mega yang popular dengan lagu Tak Ada Dah Waktu, Bayangan Gurauan, lagu karaoke saya lah tu. Pasti ramai yang nak tahu bagaimana perjalanan seni Abang Rahmat ni sejak mula abang berkecimpung dalam industri muzik Malaysia ni bang. Daripada awalnya dulu Okey. memang minat untuk menyanyi itu memang ada daripada kecil kan. Jadi bila melihat kepada perkembangan muzik rock masa tu yang memang liar kan. Kita sekolah pergi ponting, pergi buat jamming dan sebagainya. Jadi azam untuk jadi penyanyi itu makin kuat. Bila lepas je sekolah saya dah berazam nak jadi penyanyi. Saya masuk pertandingan nyanyian masa tu tak ada karaoke. Masa tu dipanggil nyanyian talent time. Talent time. Zaman tu talent time kan. Jadi bila dalam talent time tu kita dapatlah bertemu dengan DJ radio popular masa tu di Johor lah, di Johor. Jadi dia mengundang saya untuk menjadi salah satu bintang baru dalam satu program yang dipanggil Tunas Harapan. Tunas Harapan. Jadi dari situlah sebenarnya saya mula belajar merakamkan suara di dalam studio. Rakaman berbentuk dulu dipanggil 2-inch recording. Dululah zaman-zaman dulu. Sekarang dah tak ada dah. Lain dah bang. Sekarang kat dalam bilik pun dah jadi lagu. Tak ada dah studio-studio rakaman ke apa ke. Dulu rakam macam tu tak boleh nak ulang-ulang suara. Sekarang suara pun kita boleh tengok dalam tu kan. Ya, betul. Kita boleh tengok. Betul. Tak ada. Okey, itu waktu dulu. Kalau waktu sekarang ni bang, waktu merekodkan balik lagu-lagu yang baru ni kan, apa perbezaan dia dengan dulu bang? Oh, banyak. Sebenarnya dia lebih banyak kemudahan-kemudahan yang memudahkan kerja, meringkaskan kerja, mempercepatkan. Cuma masa sekarang ni bagi orang yang nak belajar sebenarnya tak macam dulu. Dulu kita akan lebih dia akan lebih penghayatan sebab bila feel tak dapat kita akan ulang dan kita tak boleh nak tampal nyanyian kita di kalau di verse tengah-tengah pertama tu je. curi suara ni pindah ke tengah boleh kan? Kena nyanyi balik Kena nyanyi lah penuh sampai kan? dapat. Kena nyanyi penuh kalau satu lagu, satu perkataan tu agak pitching yang tak berapa perfect, kita akan ulang berjam-jam. Jadi akan makan masa. Dan kerana itu jugalah orang waktu ketika itu dapat melahirkan legenda-legenda lah bang. Fulah. Kinting rambut abang dulu ya. Wow. Dahsyat. Okey, kita tahu kan Abang Rahmat selama lebih 3 dekad lah kalau kita kira. 3 dekad lah lebih kurang dalam industri ni kan. Abang pernah menjadi 3 vokalis untuk 3 kumpulan muzik. Semua 3. Ya, apa cabaran abang? Kita tak pernah nak interview vokalis. Buat macam abang dah pernah try macam-macam kumpulan. Dia sebenarnya masa awal saya mendapat undangan ataupun mendapat tawaran Itu bukan tawaran sebenarnya, kita yang sibuk mencari kan. Kalau tawaran tu orang offer kita, ini kita pergi cari mana kan. Sebab minat menyanyi tu. Kita audition dan diundang asal dasar audition yang banyak tadi bersama satu kumpulan daripada kampung yang sama, daripada Johor, daripada Felda. Jadi kumpulan tu asalnya nama kumpulan Cahaya sebab tempat lahir saya, Felda Cahaya Baru tu diambil. Jadi Cahaya, tapi Cahaya berpecah 2. Jadi kita pecah satu cahaya, satu lagi dia bercahaya, satu lagi gelap. Yang gelap tu kita panggil malam. Malam. Yang bercahaya tu siang. Satu tu malam. Senang buat Senang buat kumpulan kan. Tapi ketika merakamkan album untuk kumpulan malam ni ditukar kepada nama baru dipanggil Gerimis. Itulah kumpulan pertama saya. Tapi kumpulan tu tak bertahan lama, hanya lahir dengan satu album disebabkan persaingan yang sangat memang macam cendawan. Yelah masa tu kan. Sangat-sangat banyak. Jadi kita ni tenggelam kan, saya tenggelam. Tapi alhamdulillah rezeki tu tak ke mana. Saya dah macam patah semangat juga untuk meneruskan kerjaya sebab terlalu banyak. Kita dah mencuba tapi tak berjaya. Tapi tawaran untuk bersama kumpulan yang berikutnya tu tanpa saya sangka dia datang daripada sahabat-sahabat yang pernah mendengar saya menyanyi. Dia panggil, suruh datang audition. Dia cakap, cubalah Rahmat. Tapi saya bagus.
peringkat awalnya saya memang tak berminat langsung untuk menghadiri audition tu. Tapi dipaksa oleh keluarga sebab orang dah datang jauh-jauh katanya daripada Kuala Lumpur datang gini, kita pun dengan paksa rela datanglah untuk audition. Akhirnya terpilih bersama kumpulan Mega. Itu kumpulan kedua lah. Kumpulan ketiga pula bersama kumpulan utama ketika Mega dah berpecah. Kumpulan ini kehilangan penyanyi utama dia. Kumpulan ni satu kumpulan yang besar. Nama kumpulan tu ialah UK's. Jadi UK ni kehilangan penyanyi, Amir keluar buat solo. Jadi kumpulan UK ni bertukar nama kepada kumpulan utama bila saya yang jadi lead untuk vokal kumpulan. Wow. Kisah perjalanan 3 ahli kumpulan. Betul. Okey, itu orang kata kita throwback lah. Untuk tahun ini 2023 Abang Rahmat kembali dengan lagu single terbaru iaitu Pemburu Rindu. Kita dah dengar lagu abang memang tak ubah suaranya. Kalau dia dulu macam sama je lah. Laili karaoke dengan lagu-lagu tu sampai sekarang memang sama bang. Okey, boleh tak abang ceritakan sikit mengenai kisah lagu ni, Pemburu Rindu ni? Pemburu Rindu ni uniknya, saya dapat tawaran untuk menyanyikan satu lagu. Dia cakap, ada satu lagu bagus, dia cakap. Saya rasa lagu ni sangat sesuai untuk abang. Dia cakap, boleh. Okey, abang rasa okey tak? Cakap, dengarkan dulu baru kita tahu okey tak okey. Okey. Jadi dia pun dengarkan, okeylah boleh cuba. Okey bang, besok masuk vokal. Besok terus masuk vokal. Jadi begitu je. Jadi begitu siapnya lagu tu, rupanya lagu tu telah ada perancangan tersendiri nak dimuat diguna pakai untuk sebuah drama OST. Yang berjudul Pemburu Rahsia. Pemburu Rahsia. Keluar lagu Pemburu Rindu dalam 13 episod kot. Saya lupa berapa episod. Okey. Maka lagu itu dijadikan OST untuk drama tu. Wow. Keserasian abang, vokal abang untuk lagu ini okey so far? So far saya gunakan satu teknik nyanyian yang baru yang tak guna dalam sebelum-sebelum ni nyanyian saya. Sebab lagu ni dia lebih kepada misteri punya kisah. Okey, faham. Jadi lagu ni luahan dia tu bermula daripada dia hilang orang tu, dia rasa dia menyesal dan sebagainya. Jadi segala-galanya saya gunakan kaedah nyanyian dengan penghayatan yang berbeza daripada sebelum ni. Oh, itu dia guys. Okey bang, kalau kita tengok di YouTube kan ada tanya kan, kenapa Abang Rahmat tak release official muzik video lagu Pemburu Rindu ni? Ramai dah menanti ni. Of course kita siapa tak kenal kan? Siapa mesti rindukan abang punya video klip. Kenapa tak keluarkan bang? Masa tu bila drama tu belum habis, kita tak nak release sebab dia tak nak mengganggu promosi drama. Okey, faham. Bila drama tu dah habis pula, saya pula ada aktiviti yang lain. Tapi masih agak tidak terlambat lah. Okey. Saya baru-baru ni dah berbincang untuk kita rilis versi karaoke. Okey. Dan daripada situ saya akan bawa kepada media-media sosial dengan nyanyian bersama, contoh dekat TikTok, dekat apa nama Star Maker dan sebagainya kan. Jadi ramai yang nak menyanyi tapi tak ada versi karaoke. Jadi saya nak daripada situ, selepas tu nanti saya nak buat versi video. Bagi orang kenal lirik lah bang kan. Mantap, saya lah tu yang nak karaoke nanti. Betul. Saya memang, kalau abang, lagu abang memang saya je nombor Kan, satu. Okey guys, kita dah borak pasal lagu ni kan. Betul. Kita nak dengar live performance. Tak sabarnya nak dengar konsert free. Tak sabar konsert. Meja korang stay tune bersama Hailey, Elfie dan juga Abang Rahmat Mega. Kita di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Guys, masih lagi dalam Suka Pagi bersama our legendary Abang Rahmat Mega. Okey guys, Hailey teringin nak tanya tadi kan abang kan? Ya. Selama ni, like sebelum ni 2018 ke, abang selalu bergerak solo kan? Ada tak abang nak try lepas ni lah, after Pemburu Rindu ni kan? Abang nak cuba berkolaborasi pula dengan artis-artis lain. Buat duet bang. Kita ni sebenarnya kalau ikut pada Cinta-cinta punya lagu sikit jiwa. Kalau ikut pada usia ni, malas dah nak bersama-sama dia orang ni. Nanti orang cakap kita ni tak sedar diri pula nak cari kenapa baru. tidak? Kenapa pula tidak abang? Tak ada orang pun cakap. Siapa cakap? Cik marah. Tapi itulah Minat tak abang? untuk
berduet tu ada juga cadangan-cadangannya, Okey. tapi dalam kepala ni banyak sangat penyanyi bagus. Abang pun bagus. Kita takut kita yang tertinggal nanti. Abang Rahmat Mega, nama pun dah Mega tau. Ya. Saya yakin BBNU kat luar sana, contohlah kalau abang nak berkolaborasi dengan BBNU, mereka ni lagi berbesar hati. Kami ni pakal tak ada suara je. Mana tahu abang Wani Carey ke Asha Rekno ke. Okey bang, Boleh jadi. Kalau boleh jadi. berkolaborasi lah kan, kalau ada nak join duet lah. Lagu genre macam mana bang? Genre apa bang? Balada, Tak pop. ada, ke dangdut lah. Alah-alah nak lain tu kan. Tidak dangdut guys. Bila lagi nak tengok Rahmat Mega gelek guys. Ya, time ni lah abang sekali seumur hidup bang. Takkan dah tinggal. Dengan Baby Shima. Baby Shima dengar tak? Baby Shima, are you there? Ni proposal ni sebenarnya. Ya, Abang Rahmat kalau dengan Baby Shima berduet tu, tak tahulah bang. Alright, ni sebentar lagi kita dah berdiri ni bang. Sebenarnya memanglah kita tak sabar nak tunggu abang menyanyikan. Iaitu sekejap lagi ni Pemburu Rindu. Pemburu Rindu. Tapi kita nak tahu juga kan harapan abang mengenai lagu ini kepada pendengar-pendengar yang mungkin meminati abang dari zaman lama lagi. Sebenarnya lagu ni ada satu karakter yang sangat baik, yang Okey. sangat kuat tau. Bila kita mendengar dia punya verse, chorus dia tu, dia akan mula rasa, lagu ni memang ada vibe yang melekat. Kita dengar sekali je dia punya chorus tu, dia dah melekat. Dan kebanyakan lagu-lagu sekarang ni, itu belum diulang-ulang kali. Pertama sekali dengar pun dia dah melekat. Kalau dimainkan di radio dan didengar berulang-ulang kali, saya sendiri macam rasa jatuh cinta dengan lagu ni. Saya takut awet-awet lah angau nanti kat abang. Dengar lagu ni lama-lama. Betul lah. Abang Rahmat. Pemburu rindu. Okey, kita tak nak buang masa dah guys. Kita nak berterima kasih kepada Abang Rahmat Mega. Kita thank you very much abang. Sebelum kita nak minta abang belanja dekat diorang kan. Ucapanlah sikit bang kepada peminat. Semoga mereka di luar sana jangan lupa Undilah boleh saya YB. undi kita sedang masuk dalam carta era, ada carta radio-radio di seluruh Malaysia dan lagu ini insya-Allah akan menjadi lagu yang memikat hati kalau anda betul-betul menghayati lagu ini. Sebab lagu ini memang luar biasa. Itu dia. Kepada anda jangan lupa memikat hati sendiri dengan lagu abang Rahmat Mega kita iaitu Pemburu Rindu. Alright. Terima kasih bang. Thank you so much. Dan kita nak belanja kepada anda lagu Pemburu Rindu dari Rahmat Mega. Jom kita pergi ke Lanja Sikit. Assalamualaikum.